Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kita buka dengan doa sikit nak. Ada tanya. Baik, dalam doa ni Ustaz akan masukkan juga selawat Al-Alil Qadri, selawat kita nak waktu kita dalam keadaan sakaratul maut, Allah datangkan baginda Rasulullah SAW menziarahi kita. Ustaz akan masukkan juga selawat Al-Azimiyah dalam doa pembukaan kita, di mana barang siapa beramal dengan selawat Al-Azimiyah, insya-Allah Ustaz akan Allah akan perlihatkan dalam mimpi dia dapat melihat wajah Rasulullah SAW, insya-Allah. Jadi kita tadah tangan sama-sama di pagi Jumaat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat kita nak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil 'alil qadri al-'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhillahil 'azim alladhi mala'a arkana 'arshillahil 'azim wa qamat bihi 'awalimullahil 'azim an tusalliya 'ala maulana Muhammad zil qadaril 'azim wa 'ala ali nabiyillahil 'azim بقدر ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Ya Allah, himpunkanlah di antara kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ya Allah Engkau himpunkan ruh dan jiwa kami, zahir dan batin, sama ada ketika kami sedar ataupun ketika kami tidur. Ya Allah, perlihatkanlah wajah Rasulullah. Ya Allah, perlihatkanlah ruh wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kami di dunia ini sebelum kami menuju ke hari akhirat. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan orang yang sentiasa mendapat syafaat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma hsyurna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihil akhyar. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi yang terpilih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sembuhkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh badan kami, ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami akan segala kebenaran dari segala kebenaran. Rezekikan kami agar kami dapat mengikuti segala kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah kami akan segala kebatilan dari segala kebatilan. Rezekikan kami, ya Allah, agar kami dapat menjauhi segala kebatilan. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi Ustaz dapat muka surah berapa? 113. Baik, nah Ustazah nak tunjuk satu hadis berkenaan dengan hari Jumaat. Adab hari Jumaat. Sana satu hadis Nabi berkenaan dengan selawat. Jadi siapa dengar hadis Nabi ni nanti balik rojok sendirilah. Nah, ada kitab Ustazah tunjuk sebelum kita nak masuk tajuk kita. Mana dia? Ada bukan muka surat 166. Yang ni Ustazah nak tunjuk je, bukan nak ajar hari ni. Bukan kita nak share hari ni, nak tunjuk agar para jemaah dapat rujuk hadis tersebut. Nah, insya-Allah. Oh, bukan. Yang ni dalam kitab Ustazah satu lagi. Bukan kitab ni, kitab satu lagi. Yang ni berkenaan dengan amalan surah Al-Ikhlas. Okey, boleh juga yang ni pun. Sana kita tengok. Ya, awak pasal apa boleh tukar, boleh, tidak ada masalah, boleh. Sat mana dia muka surat dia? Satu. Oh, silap 149. Sampai cari tak jumpa. 149. Okey, Sat buka muka surat. Yang ni Sat Ustazah bagi berkenaan dengan yang selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, tengok muka surat 155. 155 hadis yang di bawah tu.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, tengok hadis tu, tapi balik baca dulu di rumah balik tengok. Okey, ustazah baca sikit hadis ni insya-Allah. Kita mulakan dengan hadis ni dulu insya-Allah. Muka surat 155, kitab Hidayatus Salikin kitab ni. Siapa ada kalau tak ada pun kitab lain pun boleh. Tidak ada masalah Buka tajuk dia fasal yang ke-14. Fasal yang ke-14. Baik, muka surat 155 tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dah 155 yang hadis di bawah sekali tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad. Ini berkenaan baca surah Al-Ikhlas. Salasata marratin udila biqira'atil wahyi kullihi. Wa man qara'aha salasina marratan lam yafdulhu ahadun min ahli dunya illa man zada ala ma qala wa man qara'aha mi'atai marratin uskina minal firdaus maskanan yardahu. Yang ni yang Ustazah nak cerita ni. Kalau ada pensel garis sikit hadis dia. Ada pensel jangan pakai pen, pakai pensel. Wa man qara'aha, hadis baris yang ketiga. Wa man qara'aha mi'atai marratin uskina minal firdausi maskanan yardahu. Kita nak cerita kat situ. Sambung lagi hadis tersebut, wa man qara'aha hina yadkhulu manzilahu thalatha marratin nafat anhu al-faqra wa nafa'atil jaw. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok muka surat 156. Tanda balik ulang kaji. Apa saya nak suruh buat? Baik, kita tengok apa maksud hadis tersebut. Nabi suruh kita buat apa? Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Semua tahu kan? Kalau baca 3 kali menyamai kita membaca sebuah Al-Quran 30 juzuk. Yang ni semua maklum dah. Semua tahu. Buat dengan tak buat saja. Betul tak? Baik, kita tengok sambungan dia lagi. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, makna dia membaca akan dia tu membaca surah Al-Ikhlas 30 kali, nescaya tiada melebih akan dia oleh seseorang daripada isi dunia, melainkan seorang yang melebih atas bacaannya itu. Makna dia akan dapat pahala tu seisi dunia, dan kalau dibaca lebih lagi ganjaran Allah berikan kepada dia. Baik, ambil yang tersebut garis tadi tu. Dan barang siapa membaca akan dia 200 kali. Tanda orang tu. Tak mau baca 3 kali baca agak. Nak baca 200 kali. Sebab apa? Pahala ganjaran dia hebat. Nabi abang kat kita. Garis dekat situ. Garis kat situ. Yang lain tu tak apa. Garis orang tu sikit. Barang siapa membaca akan surah Al-Ikhlas 200 kali, nescaya diberi tempat kediaman daripada syurga yang bernama Jannatul Firdaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akan tempat kediaman yang disukainya. Masya Allah, tabarakallah. 200 kali sehari beramal dengan surah Al-Ikhlas, ganjaran Allah bagi. Allah sediakan tempat kediaman dia dalam syurga. Syurga apa? Syurga yang paling tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Kemudian bila ada Allah tempatkan, sedia tempat kat kita untuk orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas, boleh pilih pula nak duduk dekat mana tempat yang kita suka. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tanda muka surat tu balik ulang kaji. Sebab Ustazah cerita hari ni balik rumah ni lupa. Jadi ada kitab dia boleh
ulang kaji balik, baca balik untuk kita ingatkan diri kita sendiri. Dan kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Garis kita tu. Sebab apa Ustaz suruh garis kat situ? Yang tu yang kita nak. Yang lain tu banyak kelebihan dia. Baca 10 kali pun ada, 50 kali ada, 30 kali ada. Banyak hebat kelebihan dia. Tapi ambil yang syurga tu dulu. Sebab kita semua nak syurga Allah kan. Kemudian satu lagi yang bawah tu, dan barang siapa membaca akan dia surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah. Sat lagi balik nak masuk rumah, masuk kaki kanan. Kemudian nak baca apa? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 3 kali. Jangan main masuk je rumah. Bagi salam, baca surah Ikhlas 3 kali, baru masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Nescaya hilang daripadanya kepapaan, kemiskinan. Makna dia Allah bagi rezeki dekat dia. Dia masuk rumah, dia baca surah Ikhlas 3 kali, Allah bagi rezeki dekat dia. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dah Allah bagi rezeki kat dia. Allah hilangkan kemiskinan, kepapaan daripada keluarga dia. Kemudian Allah bagi rezeki kepada dia dan memberi manfaat juga akan orang-orang sekampung dia. Makna dia jiran-jiran dia juga dapat keberkatan yang sama. Allah hilangkan jiran-jiran dia daripada kepapaan kemiskinan. Allah bagi rezeki kepada jiran-jiran dia. Hebat sangat. Bukan untuk diri kita saja, bukan untuk keluarga kita saja, tetapi kepada jiran-jiran kita. Jiran berapa orang kanan, berapa rumah kanan, berapa rumah kiri? 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itulah jiran kita. Masya Allah, tabarakallah. Masuk sajalah rumah, baca surah Ikhlas banyak dah. 3 kali je. 3 kali sahaja tempias pahala tu, limpah rezeki tu, luas rezeki tu pada rumah kita dan juga jiran-jiran kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa nak masuk syurga? Allahumma adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami semua ni, ahli keluarga kami semua, anak-anak kami, keturunan kami semua ke dalam syurga yang tertinggi, syurga Firdaus bighairi hisab, tanpa dihisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Tu doa kita baca, tu doa. Amin. Nak masuk syurga tak? Nak masuk tak? Amin. Mana? Allahumma amin. Baik, yang tu balik rujuk sendiri. Baik, kita patah balik tajuk kita hari ini bab solat. Jadi setiap kali Ustaz akan bagi satu, cubalah dapatkan. Macam mana cara kita nak dapatkan surah Ikhlas dengan 200 banyak? Betul dah banyak? Nak habis 200 banyak Ustazah. Boleh agihkan kepada 5 waktu sembahyang. Bermula maghrib semalam, maghrib, Isya, subuh, Zahar, Isya. 40 4 kali 5 20, 200 kali. Satu semayang fardu, selepas semayang fardu baca 200 kali. Baca 200 kali pula, dah baca 40 kali. Rasa lepas semayang tu rasa macam lambat, baca dalam sembahyang. Boleh tak? Boleh tak baca dalam sembahyang? Boleh. Tidak ada masalah. Buat dengan tak buat saja. 2 perkara tu sahaja. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita buka muka surat 113 nak. Fasal yang ke-9. Muka surat 113 bab solat nak, insya-Allah. Yang ni berkenaan dengan bab solat, tetapi lebih kepada penyucian hati kita. Yang ni tajuk ke 113, bukan tajuk sat-sat Ustazah tengok lain. Ni solat tasbih. Oh, ni bukan muka surat 91. Boleh tengok muka surat pun tak betul dah. Muka surat 91 fasal yang ke-8. Bab solat bermula muka surat 91 fasal yang ke-8. Fasal tu makna dia bab, tajuk, bab yang ke-8. Baik, nak boleh tengok kitab.
pada menyatakan adab bersedia bagi segala solat, dan sunat engkau tidur pada waktu qailullah. Sunat tidur sebelum zahar, terutama orang yang nak bangun di sepertiga malam. Siapa yang nak jaga malam, nak bangun tahajud, amallah tidur qailullah. Tidur sekejap sebelum zahar. Waktu nak tidur tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak tidur sebelum zuhur ni kerana-Mu ya Allah. Kejutkanlah aku, bangunkanlah aku ya Allah di sepertiga malam untuk beribadat kepadamu ya Allah. Aku nak solat tahajud ya Allah. Aku nak beribadat di sepertiga malam ya Allah. InsyaAllah, InsyaAllah. Kalau dia tidur sebelum zuhur, tidur dengan berdoa, bukan main tarik bantai tidur. Tarik bantai gedebung melena, tak mau macam tu. Nak tidur doa, ya Allah, aku nak tidur ni ya Allah, kerana-Mu ya Allah, sebab aku nak bangun di sepertiga malam. Itu kelebihan tidur qailullah, sunat, dapat pahala sunat, dan ada kelebihan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat dia. Kalau buat, insya-Allah di sepertiga malam, malaikat mai kejut. Malaikat mai gerak, dia jaga dah, dia bangun dah, tapi dia tidur balik. Tu tak payah. Malaikat kata sekali aku gerak, dua kali dah. Makna dia kalau kita amal betul-betul, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul, insya-Allah. Macam mana pun malaikat mai kejut kita, insya-Allah. Baik, kita tengok. Dan sunat engkau tidur pada waktu qailullah, iaitu waktu dahulu daripada gelincir matahari, kerana tidur pada waktu itu menolong bangun pada malam. Tengok dia cerita dalam kitab, menolong bangun pada waktu malam untuk mengerjakan solat tahajud, ataupun kerana berjaga untuk berbuat kebajikan yang lain selain daripada solat tahajud. Adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadat pada malam, maka iaitu seperti orang yang makan sahur dengan tiada puasa. Ada juga orang bangun di sepertiga malam, dia duk kira kisah benda lain. Ada tak? Ada. Tak solat tahajud, dia duk kira, duk perangat nasi, masak nasi lemak lah apa bagai. Solat dulu, mayang dulu. Nak masak nasi lemak ke, nak masak apa ke, sembahyang dulu. Tazah nak berniaga, ayalah nak berniaga. Berniaga nasi lemak tu cari rezeki. Tapi sebelum nak masak nasi lemak, solat dulu. Bukannya banyak pun. Buat sunat wuduk 2 rakaat, buat tahajud 2 rakaat, baru 4 rakaat. Mau dengan tak mau sahaja. Sebab apa? Dia kata, adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadat pada malam, dia tidur saja sebelum zuhur, tak niat pun nak bangun di sepertiga malam, tapi dia jaga waktu sepertiga malam, maka seperti contoh dia tidur sebelum zuhur, kemudian Allah akan kejutkan dia di sepertiga malam, tetapi dia tak bangun pun. Dia tak ambil pun kelebihan tu, dia tak bangun pun. Dia tak buat pun seperti orang bangun makan sahur tapi tidak berpuasa. Bangun sahur tapi tak puasa. Pasal apa dia bangun sahur? Sehari siang tak ada makanan dah. Jadi dia bangunlah sahur, makan siang-siang bagi kenyang, tapi esok puasa tak puasa. Macam itulah umpama dia. Dia tidur sebelum zuhur, nak Allah kejut dia di sepertiga malam, dia tak mau bangun, sedangkan dia dah peluang dah bangun untuk buat tahajud. Kalau kita buat tahajud, kita kena ingat, sebelum Allah perintahkan solat 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj, solat wajib bagi baginda Rasulullah SAW dan para sahabat adalah solat tahajud. Sebab tu solat tahajud di antara amalan sunnah Nabi yang paling utama, duduk nombor 1. Amalan sunnah Nabi ni yang utama, amalan sunnah Nabi banyak. Yang paling utama ada 7. Tapi yang nombor 1 tahajud. Tahajud. Sebab apa? Asal tahajud tu adalah
Salat wajib bagi Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum Allah perintahkan salat 5 waktu sehari semalam. Bila Allah dah perintahkan salat 5 waktu sehari semalam, berlaku pada 27 Rejab, malam Isra' dan Mi'raj, maka bila Nabi turun semula ke bumi, ke Mekah, maka salat 5 waktu sehari semalam semua Nabi sampaikan kepada para sahabat, semua kena buat macam tu. Dan tahajud menjadi sunat yang paling dituntut kita amalkan, insya-Allah. Baik, kita tengok lagi. Hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur supaya engkau bersedia mengerjakan salat zuhur pada awal waktu. Setelah itu maka hendaklah engkau mengambil wudu. Makna dia kalau kita tidur tu janganlah lajak sampai pukul 3. Dia ambil tidur sebelum zuhur, nak ambil tidur qailullah. Lepas tu dia lajak sampai pukul 3, 3.30 ke 4 baru nak zuhur. Janganlah buat macam tu. Kita tidak qailullah 15 minit pun dah dikira. 15 minit, setengah jam pun Allah dah kira dah. Berdoa sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengar apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian solat engkau 2 rakaat solat sunat wudu, lalu pergi ke masjid. Nabi ajak kita, Nabi kata kalau kita ambil wudu, terutama di sepertiga malam, sembahyang sunat wudu dulu. Bila kita sembahyang sunat wudu, kita jaga wudu kita seperti mana Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau kita dengar cerita berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, di mana ketika Nabi dah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi nak masuk dalam syurga ke dalam Sidratul Muntaha, Nabi sudah mendengar tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah sedang menuju ke syurga. Sedangkan ketika itu Sayyidina Bilal masih hidup, ada kat dunia tu, ada di bumi. Tetapi dengan kelebihan Sayyidina Bilal bin Rabah menjaga wudu, maka Allah dah, orang kata, tunjuk dah kepada baginda Rasulullah SAW bahawa Sayyidina Bilal ni adalah di antara penghuni syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung lagi. Jadi kalau kita nak ke masjid, bangun tu kita buat solat sunat wudu dulu, baru kita buat tahajud. Dan siapa yang nak ke masjid untuk solat subuh baru terus ke masjid. Apabila sampai di masjid, maka solat engkau 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid. Biasalah selalu kita dah tahu kena sampai masjid kita akan buat solat hormat waktu. Hormat waktu pula dah, masya-Allah tabarakallah, hormat masjid. Dia pergi kat hormat waktu pasal apa pula dah. Dia mai masjid sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat menghormati masjid. Tahiyatul masjid tu sembahyang sunat menghormati masjid. Sebab tu kalau kita masuk masjid, seafdal-afdalnya jangan duduk lagi sembahyang terus sunat tahiyatul masjid. Tapi kadang-kadang dia terduduk. Boleh tak nak sembahyang? Boleh, tidak ada masalah. Ni bila kata terduduk dah, tak boleh. Boleh, tidak ada masalah. Sebab kita nak sembahyang menghormati masjid. Tapi afdal, kelebihannya masuk masjid jangan duduk, terus sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kadang-kadang ni orang perempuan ni dia duduk atas kursi dulu, nak pakai stokin. Kadang dia duduk nak pakai stokin, nak pakai kain, terduduk. Tak boleh sembahyang tahiyatul masjid dah. Boleh. Mayang je, tak apa, insya-Allah. Boleh, tidak ada masalah. Sebab dia kita nak sembahyang menghormati masjid. Tapi jangan dah duduk setengah jam baru nak sembahyang tahiyatul masjid. Tu lama sangat. Ya pikah dah pun. Jadi kita masuk tu kadang-kadang kita terlupa sebagainya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan jikalau engkau dengar akan bang tu azan, maka hendaklah engkau jawab akan azan tersebut. Kalau kita masuk masjid, tak ada nak sembahyang tahiyatul masjid, kita dengar azan, jangan solat lagi.
kita jawab dulu azan. Kalau selepas azan tu tak sempat dah nak sembahyang tahiyatul masjid, nah makna dia kalaulah sembahyang zahar afdal. Nah, afdal kita nak buat sunat qabliyah sat lagi tak dan dia boleh instant. Tak instant? 2 dalam 1, 3 dalam 1. Kopi instant kan? Salat pun boleh instant. Kita mai dah azan. Tahiyatul masjid pun nak buat. Sunat qabliyah pun nak buat, boleh gabung. Tapi kalau kita ada masa panjang, kita buat tahiyatul masjid dulu baru kita buat sunat qabliyah. Qabliyah tu kena azan dululah. Lagi tak azan tak boleh buat. Nah, solat sebelum zahar, maknanya dia kena masuk waktu zahar dulu. Tapi kalau dah masa ada sikit saja di antara zahar dan di antara azan dan iqamah tu, kita boleh gabung niat sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sembahyang sunat qabliyah zahar. Boleh dan tidak ada masalah. Tapi kalau ada masa buat satu persatu, kalau tak ada masa boleh gabung. Tu dia panggil instant. Kemudian solat engkau 4 rakaat dahulu daripada zahar, semuanya itu sunat muakkadah. Dia kata kalau kita dah mai masjid, kita ada masa sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian kita dengar azan, kita jawab azan, kemudian kita sembahyang 4 rakaat pun boleh, 2 rakaat pun boleh, sunat qabliyah, sunat sebelum zahar. Semuanya itu sunat muakkad. Buat 2 pun dapat sunat muakkad, buat 4 pun dapat sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Apa makna sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Jadi buatlah. Tak larat buat 4, buat 2. Tak larat buat 2, tak payah buat apa, tak dapat apa. Mana jadi ikut kemampuan kita, sayang nak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis tu. Man salla qabla az-zuhri arba'an kana ka'itqi raqabatin min bani Ismail. Hadis rawahu Tibrani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis. Ni berkenaan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zahar. Barang siapa salat dahulu daripada zahar 4 rakaat sunat qabliyah zahar, sebelum zahar 4 rakaat, nescaya, cuba garis sikit. Lepas ni kan duk buat 2 jadi 4. Nescaya adalah ia seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat sangat ganjaran dia, memerdekakan hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa nak buat 2 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Kalau buat 4 ada hadis Nabi. Nabi kata boleh buat sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat. Nak buat 4 rakaat 2 salam pun boleh, 4 rakaat 1 salam pun boleh, ikut suka. Ustazah, 4 rakaat 1 salam kan benda baca tahiyat tak? Nak baca pun tak apa, tak mau pun tak apa. Ikut suka, mudah sangat. Tidak ada, tak susah untuk kita. Baik, kita tengok lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 92. Tengok muka surat 92. Man salla arba'an qabla az-zuhri ghufira zunubuhu yawmahu dhalika. Rawahul Khatib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat 4 rakaat sunat qabliyah zahar dahulu daripada zahar, makna dia sunat qabliyah zahar, nescaya yang ni kita nak tadi memerdekakan hamba dari kaum Bani Ismail, kaum Nabi Ismail. Yang ni pula siapa sembahyang sunat qabliyah zahar 4 rakaat, nescaya
diampun dosa-dosanya pada harinya itu. Makna dia kalau hari itu dia ada buat dosa, berdosa, dia cakap kasar dengan suami, dosa. Marah anak, dosa. Dosa saja. Tutup aurat tak sempurna, sembang dengan jiran, dosa. Jadi kita nak Allah ampunkan dosa kita, Allah gugurkan dosa kita pada hari itu. Di antara dia buat sembahyang sunat qabliyah zahar 4 rakaat. Insya-Allah. Selepas itu engkau solat fardu zuhur serta imam. Kalau nak sembahyang zuhur berimam, berjamaah ataupun sembahyang sendiri pun tidak ada masalah. Boleh buat sunat qabliyah, boleh buat sunat ba'diyah. Nama dia sunat rawatib, sunat apit, apit solat fardu tu. Kemudian maka solat engkau 4 rakaat kemudian daripada zuhur. Tadi 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur. Yang ni hadis Nabi pula 4 rakaat selepas zuhur pula. Kita tengok apa kelebihan dia. Buat dah kan? Buat 2 ke 4? 2 ke 4? Kadang 2 kadang 4. Tak apa, janji buat je. Tapi kita tengok bila kita belajar hadis Nabi SAW, lah sikit, malah pun tak apa. Ustazah nak tanya, sembahyang sunat boleh duduk tak? Boleh tak? Niat duduk diri, niat kita angkat takbir duduk sembahyang sunat boleh tak? Sah tak? Buat. Nak diri malah. Allah, nak bangun diri malah. Sembahyang duduk. Boleh tak? Boleh. Lama-lama kan. Bila sembahyang duduk, sembahyang sunat duduk, angkat takbir pun duduk sah. Sembahyang fardu tak boleh, batal. Ikut kemampuan. Sembahyang fardu ikut kemampuan. Tapi kalau sembahyang sunat, teringin nak buat, tapi tak larat. Duduk atas kursi boleh, atas bawah, atas jadah turun pun boleh. Tetapi sembahyang sunat, siapa yang mampu tapi dia duduk ketika sembahyang sunat dia sah, dapat 50 saja pahala. Rugi tak? Rugi tak? Rugi. Kalau berdiri dapat berapa? 100%. Tak apa daripada tak buat. Malahnya nak buat, duduk ke angkat ke takbir sembahyang duduk. Lama-lama dia duk buat dah selalu, dia akan lekat. Makna dia akan jadi rutin dia. Larat lama-lama nak buat duduk. Larat duk 50. Rasa rugi tak? Rugi nak tak 100? Nak 100 ambil ya. Macam tu. Tak ada masalah. Sebab tu kalau sembahyang tarawih pun tidak ada masalah nak duduk. Tak larat boleh duduk. Sembahyang sunat tasbih tak larat diri boleh duduk, tidak ada masalah. Cuma pahala separuh. Padan dengan duduk kan, dapat separuh. Diri dapatlah semua. Tapi ikut kemampuan. Kalau orang tu memang tak boleh diri dah, memang sembahyang duduk atas kursi dah, dia dapat pahala penuh. Pasal apa? Memang dia duduk atas kursi dah. Ni dah boleh sembahyang berdiri elok, tapi main sunat malas, nak celik mata pun tak boleh. Lah sembahyang juga. Sembahyang, mata pejam sembahyang. Jangan tak baca surah Fatihah sudah. Tak baca surah tak apa. Sah, sebab surah tu sunat hai'ah. Tapi kalau tak baca surah Al-Fatihah, maka batal sembahyang dia. Jaga tak ada masalah. Nak baca surah rasa lambat, baca. Rakaat pertama baca Fatihah, siap. Rakaat kedua baca Fatihah, siap. Punya malah nak baca surah. Sedangkan boleh baca surah Ikhlas. Pendek lagi. Inna a'tayna. Lagi pendek. Hak tu pun tak mau juga. Tak tahu nak abang dah. Okey, baik. Kita sambung. Awak pasal apa? Okey, baik, kita sambung. Kita tengok pula hadis Nabi berkenaan dengan sembahyang sunat ba'diyah selepas zuhur. Ba'diyah zuhur. Maknanya dia selepas sembahyang fardu zuhur, kita boleh sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, kita boleh sembahyang 4 rakaat. Jadi hadis Nabi ni muka surat 92, sabda Nabi SAW, man hafaza. Tengok hadis Nabi mula dengan man hafaza ala 4 rakaatin qabla az-zuhri wa 4 ba'daha
harramahullahu 'alan nar. Rawahu makhul an Habibah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis Nabi tu. Apa maksud dia? Barang siapa memeliharakan akan solat, Nabi mula dengan man hafaza. Barang siapa yang pelihara, makna dia jaga. Barang siapa yang pelihara, yang jaga atas solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Nabi bagi tahu kita, nescaya 4 rakaat sebelum zuhur sunat qabliyah zuhur, 4 rakaat selepas zuhur sunat ba'diyah zuhur. Nabi kata man hafaza, siapa yang pelihara sembahyang dia, makna dia Nabi kata siapa yang jaga sembahyang sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, nescaya kata Nabi diharamkan Allah Subhanahu wa taala akan jasadnya. Jasad dia mati ke? Mati ke? Mati dah duduk dalam kubur kan? Nescaya diharamkan Allah Subhanahu wa taala akan jasadnya itu daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat noh. Buat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sebab tu Ustazah kata kalau tak mampu berdiri boleh dah duduk? Boleh. Ganjaran sama dah? Ganjaran sama, cuma pahala tu ya, pahala solat tu dapat separuh, tapi pahala untuk Allah bebaskan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik, kita sambung lagi. Syahdan. Ni bahasa kitab syahdan. Jangan engkau sibuk kemudian daripada salat zuhur itu hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agamamu, ataupun menolong atas yang mubah yang harus, seperti berkhidmat pada fuqaha yang salihin dan berkhidmat pada ulama ahli tasawuf, serta berkhidmat kepada guru kita, dan seperti berkhidmat kepada orang lain daripada mereka itu, iaitu segala orang Islam. Atau sibuk dengan membaca Al-Quran, atau sibuk dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia akan agamamu. Jadi dia kata di antara zuhur dengan asar tu jangan duk sibuk dengan perkara lain. Sibuklah dengan perkara kebajikan. Perkara yang membawa kebajikan kepada kita, kebaikan kepada kita, pahala kepada kita. Kitab sebut dah nak tolong tok guru ke, nak tolong guru ke, nak cari rezeki ke, nak cari belanja ke, semua ke arah kebaikan di antara zuhur dan asar. Kalau dah tak ada nak cari rezeki pun tak ada duit dah. Nak tolong tok guru tak ada nak tolong time tu. Okey, nak buat apa? Baca Al-Quran walaupun sedikit. Tazah tak boleh baca Al-Quran mengantuk. Baca kan tak sampai setengah muka lah tersengut-sengut. Tak apa, baca juga setengah muka pun. Setakat mana kita mampu. Insya-Allah. Apabila masuk waktu asar. Tadi zuhur, ni sambung asar pula. Apabila masuk waktu asar, maka solat engkau 4 rakaat. Ni semayang sunat sebelum asar, sunat asar. Dia tak ada qabliyah asar sebab dia tak ada qabliyah ba'diyah. Tapi semayang sunat asar, apabila masuk waktu asar, maka solat engkau 4 rakaat. Kita duk buat 2 rakaat, boleh buat 2 pun boleh, 4 pun boleh, semayang sunat sebelum asar. Semayang sunat asar. Apabila masuk waktu asar, maka solat engkau 4 rakaat daripada solat fardu asar, iaitu sunat muakkadah. Apa makna sunat muakkadah? Sunat yang dituntut sebelum asar buat 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam pun boleh, 4 rakaat 2 salam pun boleh, tidak ada masalah. Kemudian nak buat 4 rakaat
Tak larat Ustazah buat 2 saja. Buat 2 pun dapat pahala dia. Tapi kalau buat 4, sunat muakkad dituntut. Jadi kita tengok apa kata Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muka surat 93. Mau laju ke? Tak laju balik ulang kaji. Muka surat 93 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla al-'asri. Hadis rawahu Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan hambanya yang solat 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Siapa sembahyang sunat asar 4 rakaat sebelum dia nak sembahyang asar, fardu asar, dia sembahyang sunat 4 rakaat, Allah akan memberi rahmat kepadanya. Apa dia rahmat? Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mau tak kita dapat kasih sayang Allah? Nak tak dapat rahmat Allah? Nak tak dapat kasih sayang Allah? Selain daripada kita berselawat, bila kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi syafaat kat kita. Allah bagi rahmat kat kita. Kemudian kalau kita nak lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dalam kasih sayang Allah, apa maksud dia? Allah jaga kita. Allah pelihara kita. Allah jaga kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Yang tu yang kita nak. Sebab kita ni manusia, hamba Allah, tak boleh lari pada kesalahan, kesilapan. Iman kita ni naik turun. Jadi bila iman kita naik turun, kita kena minta rahmat Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita beramal dengan surah Kahfi ayat 10. Jadikan doa di antara rangkaian doa kita. Surah Kahfi ayat 10. Doa kita minta Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah bimbing kita, Allah bagi rahmat kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana ayat 10? Rabbana atina min ladunka rahmah. Dia ada dah min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta ke Allah rahmat Allah, dan Allah bagi rasyada, petunjuk kat kita. Allah bagi petunjuk kat kita, Allah bagi rahmat kat kita, Allah bimbing kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Jadikan surah Kahfi ayat 10 sebagai doa selepas solat. Jangan tinggal. Rangkaian doa Rabbana Rabbana Rabbana. Bubuh macam-macam Rabbana kan. Rabbana zalamna, doa ampun dosa. Rabbana la tuzigh qulubana, doa kita minta Allah bagi hidayah kat kita, bagi petunjuk kat kita, Allah tak tarik balik. Tu doa. Rabbana hablana, minta suami yang saleh, keturunan kita, anak-anak kita yang saleh-salehah. Tu dia panggil doa rangkaian Rabbana. Kemudian Rabbana waj'alna muqimas salah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam minta bagi Allah jaga sembahyang kita sampai mati. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jangan tinggal. Surah Ibrahim ayat 40. Jangan tinggal. Itu geng. Ustazah panggil geng Rabbana. Susun Rabbana saja. Lagi Rabbana alaika tawakkalna. Kita minta dekat Allah, kita serah bulat-bulat segala urusan kita kepada Allah.
Semua Rabbana 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 hablana minas salihin. Paling pendek doa Nabi Ibrahim AS. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak yang saleh salihah. Allah bagi dah anak kat kita. Kita doa tak kira anak kita tua ke dah kahwin ke. Nah, kita doa Rabbana hablana minas salihin, surah As-Saffat ayat 100. Minta Allah bagi anak-anak kita anak yang saleh, anak salihah. Itu rangkaian Rabbana. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis seterusnya. Man shalla qabla al-'asri arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa solat 4 rakaat dahulu daripadanya asar, sama juga sembahyang sebelum asar, sunat asar 4 rakaat, nescaya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan jasadnya daripada api neraka. Macam kita sembahyang sunat 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Kalau kita sembahyang 4 sebelum asar pun kelebihan dia sama. Allah bebaskan kita dari jasad kita, tubuh badan kita daripada azab api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat tak? Selalunya kita nak minta Allah bebas kita daripada api neraka bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan memang kita minta ke Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab api neraka. Bulan Ramadan, khusus Ramadan. Ramadan kalau 10 hari pertama rahmat Allah, 10 hari tengah keampunan Allah, 10 hari akhir minta jauh daripada azab api neraka. Yang ni kita beramal dengan sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat, Allah bebas kita daripada azab api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat tak? Sebenarnya sembahyang sunat rawatib tu, Masya Allah, tabarakallah, ganjaran dia hebat. Cuma mungkin sebelum ni kita tak baca hadis sebab tu, tapi kita dah belajar dah. Sembahyang rawatib tu memang kita buat. Walaupun kita buat dua kan, tak apa, buat juga. Lepas ni pat. Nak up sikit. Nah, sama macam kita puasa. Puasa sunat. Selalunya para jemaah memang rajin puasa Isnin Khamis. Betul tak? Betul tak? Sembahyang Isnin dapat pahala Isnin. Sembahyang Khamis dapat pahala Khamis. Tapi barang sembahyang pula dah puasa, subhanallah. Bila cerita bab sembahyang, dia main sembahyang. Dia kono okey pi bab puasa. Kalau puasa hari Isnin dapat pahala puasa Isnin. Kalau puasa hari Khamis dapat pahala puasa hari Khamis. Isnin Khamis. Cuba up sikit ikut hadis Nabi, ada dalam kitab ni juga. Up sikit. Nah, adab puasa. Ada dalam kitab ni, nanti kita sampai tajuk tu. Up sikit. Apa maksud up? Puasa Isnin, Khamis dan Jumaat, 3 hari. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa Isnin, Khamis, dah cantik dah tu, tambah sikit sehari lagi Jumaat, nescaya Allah akan gugurkan dosa dia selama 1 Jumaat. Seminggu gugur dosa. Kita seminggu tu dosa, Masya Allah, tabarakallah, tak tahu buat dosa apa. Duk berasa macam hebat, tak ada dosa. Muhung, semua ada dosa. Ada saja dosa kita buat. Nah, jadi kalau siapa dah beramal, dah cuba up sikit ikut hadis Nabi. Puasa hari Isnin Khamis pun hadis Nabi juga. Tapi puasa Isnin Khamis Jumaat 3 hari seminggu. Nah, Allah gugurkan setiap minggu Isnin Khamis Jumaat, setiap minggu Allah gugurkan dosa dia selama 1 Jumaat. Hebat, no? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baik, sambung lagi. Sayogianya, ini bahasa kitab, no? Sayogianya, Allah Tuhan Guru dia tak tinggal satu kalimah pun dalam kitab, kita jauhi.
Jangan engkau meninggalkan akan yang demikian itu supaya dapat engkau rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat ikut hadis Nabi, setiap apa ibadat yang kita buat ikut hadis Nabi, semuanya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak rahmat Allah, rahmat Allah, apa yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat ibadat ikut hadis Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut apa Nabi sampaikan kepada kita, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disampaikan, didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nanti dulu saya depa nak sembahyang Jumaat 10.25. Baik tanda tarikh kat situ. Bu tarikh kat situ hari ni 25. 25 ya bulan 8. Cepat sungguh 8, 9, 10, 11, 12. Kursus haji bermula akhir bulan 10. Jangan nak balik siapa yang nak pergi haji. Insya-Allah ustazah di antara terenggau pengajar tabung haji lah. Majid Kulim dengan Serdang. Yang tahun ni punya ustazah kebanyakan kena Serdang. Lepas post ustazah pergi Serdang sebab ustazah rumah ustazah pergi Serdang 20 minit. Main Majid Kulim setengah jam. Beza 10 minit. Tapi ada waktu jadual ustazah Majid Air Merah. Tapi kebanyakan ustazah Majid Serdang. Tapi tak apa, mana-mana pun sama je. Tapi insya-Allah kot. Tak tahulah jadual tak keluar lagi. Kursus haji bermula akhir bulan 10. Puasa sebelah bulan 7 awal. Sebelah bulan 7 pula dah. Sebelah bulan 3. Puasa Ramadan sebelah bulan 3. Makna dia haji awal lah. Ya, bila haji awal, puasa kita sambut puasa sebelah hari bulan 3. Makna dia kursus haji bermula akhir bulan 10 insya-Allah. Jadi bulan 10 tu jangan duk pergi mana. Kursus haji setiap minggu selama 13 minggu berturut-turut. Insya-Allah. Siapa yang tak dapat haji tahun ni, doa ni hari Jumaat ni mustajab doa. Dalam majlis ilmu mustajab doa. Boleh hati, ya Allah, jemput aku nak pergi haji ya Allah. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pendengar. Allah dengar apa yang kita minta insya-Allah. Baik, sebelum kita nak tutup majlis kita, buka muka surat 71. Tulis kita tarikh tanda-tanda. Tanda buat main pensel kat ustazah Sat boleh tak? Ustazah pun nak tanda juga, tak bawa pula pensel. Main Sat pensel, ustazah nak tanda dalam kitab ustazah. Sat tunggu Sat ambil balik pensel. Sat je. Hari ni 25 bulan 8 2023. 95. Terima kasih. Baik, buka muka surat 71. Kita ada 3 minit. Muka surat 71. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustazah nak tanya dulu sebelum nak ajak. Sebelum nak bagi tak ajak. Hari ni Ustazah nak bagi ajak amal dulu. Nanti kita cerita hari lain. Nak masuk syurga tak? Ada yang tak masuk syurga? Angkat tangan. Semua kita nak masuk syurga Allah. Semua. Kita bukan kita diri kita saja. Suami kita, mak ayah kita, mertua kita, adik-beradik kita, anak keturunan kita semua. Kita nak Allah kumpulkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak masuk syurga Allah? Muka surat 71 inilah doa mohon syurga Allah. Tarik sikit tu doa tu dekat anak panah tu ada Rasulullah tu kan, oleh Rasulullah tu tarik anak panah tepi, tulis doa mohon syurga Allah. Nombor 1. Tulis dulu. Tulis Melayu. Tulis Melayu no. Nombor 1. Doa mohon syurga Allah. Nombor 2. Siapa baca doa ni, kitab dah ada kan? Lepas mayang sekejap lagi kan, nak hafal lambat kan, pegang. Baca tengok siap dengan makna. Jangan duk kata alasan. Tu yang tuan-tuan suruh beli kitab tu. Pasal macam-macam ada.
Jadi yang kedua, siapa baca doa ni memadai. Dia baca doa ni, segala doa apa yang Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebaikan dan kejahatan, semua ada dalam ni. Baca doa ni merangkumi doa Nabi semua. Baca doa ni saja merangkumi semua doa yang Nabi baca kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat sangat-sangat. Kata Allah yarham Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Ustaz daurah dengan Allah yarham, dia kata doa ni Tuan Guru panggil doa borong. Doa borong. Pasal apa borong? Dalam ni ada syurga. Dalam ni minta jauh pada neraka. Dalam doa ni minta segala kebaikan seisi dunia dan seisi akhirat Allah bagi kat kita. Segala kejahatan seisi dunia, seisi akhirat Allah jauh daripada kita. Yang paling istimewa, segala doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua Allah bagi kat kita. Baca doa ni saja. Dan doa ni ada dalam doa ketika tawaf. Tak perasan. Nanti bila siapa pergi umrah dia amal doa ni dia perasan. Ada dalam ketika sa'i. Ni doa ni. Ada nah. Bila dia baca, dia amal, nanti bila nak pergi umrah kau tengok, loh, doa ni lah yang baca waktu ketika tawaf, tapi dia tak boleh semua dia ambil yang sahabat sebab dalam ni ada 7 perkara yang kita minta kepada Allah. Dah tak uraikan ni lewat dah. 7 perkara kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa ni. Yang paling istimewa doa ni doa siapa? Doa Nabi. Tengok di situ. Dan kata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali bawa mai kat kita ni. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali bawa mai kat kita, sayogianya engkau baca. Kemudian daripada yang demikian itu doa apa? Garis. Doa Al-Jawami'ul Kawamil nama dia. Doa Al-Jawami'ul Kawamil. Senang cerita, bubuh doa, mohon syurga Allah, senang. Iaitu doa ni doa apa? Doa yang diajarkan. Garis sikit tu. Lagi dah amal tak tahu doa apa pula amal. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang baca doa ni ajar kepada siapa? Isteri Nabi iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ni doa dia. Ustazah nak tanya. Isteri Nabi. Isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia di antara penghuni syurga ke tak? Memang dah Sayyidatuna Aisyah, isteri-isteri Nabi semua tempat mereka adalah syurga. Tapi Nabi ajak tak doa mohon syurga Allah? Ajak juga kepada Sayyidatuna Aisyah. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah tu isteri Nabi semua masuk dalam senarai masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Nabi nak ajak kita. Nak ajak kita, suruh kita juga minta doa masuk syurga Allah. Jadi doa dah ada depan mata. Kalau di mulut kata nak masuk syurga, di hati kata nak masuk syurga, inilah doa dia amal insya-Allah. Beramallah insya-Allah. Baca makna dia sendiri Ustazah baca sebagai doa penutup hari ini, hari Jumaat. Mudah-mudahan Allah makbul hajat kita, permintaan kita. Allah jadikan kita semua golongan yang diangkat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, kita tutup dengan doa ni lah. Buka, jangan tutup. Kita baca, buka, tengok dalam buku. Nanti Ustazah urai macam mana cara kita nak hafaz, nak beramal insya-Allah. Dan ni balik baca dulu keseluruhan tu Bismillahirrahmanirrahim. Nak ikut ke? Nak ikut ke? Nak ikut? Nak ikut. Tak mau? Nak ikut. Okey Ustazah. Nak ikut Ustazah kena bawa lambat-lambat. Kalau tak mau ikut Ustazah nak baca terus ya. Nak ikut Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat lain pun boleh ikut Allahumma inna nas'aluka
Ustazah pakai nun sebab kami dalam tu alif as'aluka untuk diri sendiri. Kalau Ustazah baca as'aluka dapat kau seorang kan. Ustazah tukarkan alif a tu dengan nun. Nun tu nahnu, kami ramai. Nah, itu kena mengaji nahnu lah bahasa Arab. Baik nah, saya duduk heran pula pasal apa Ustazah tak ikut dalam tu. Kemudian di belakang sat lagi nah, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajli wa ajli ma alimna. Ustazah tak baca ma alim tu, dalam tu ma alim tu. Untuk aku Ustazah baca ma alimna wa ma lam na'lam. Sebab apa? Tukar nun untuk ramai. Kalau Ustazah baca ikut dalam tu alif-alif semua kan, Ustazah seorang yang dapat, amin kosong yang tak dapat apa. Nah, boleh nah, bukan sekali lagi duk perhatikan kitab tu awak Ustazah baca tak sama. Nah. Faham kan? Boleh faham kan? Alif tu makna dia aku, na tu makna dia kami, ramai nah. Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Okey, yang ni doa mohon syurga Allah Mola Tangni. Wa nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Okey, yang ni doa yang kita minta apa yang Nabi doa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti saya urai makna dia satu persatu nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ustazah ada tabung untuk pembinaan tanah baru. Siapa nak bagi RM1 2 kan boleh, tidak ada masalah. Boleh ke? Siapa nak bagi siapa? Oh, bulan tu kan? Okey, tidak ada masalah. Yang ni untuk pembinaan tanah baru Ustazah nah. Siapa tengok dalam live Ustazah pun ada nah. Ni baru siap tambun tanah.
Tambun tanah semuanya dah hampir mencecah 40,000 dah. Baru buat BIM dengan tambun tanah. Bagi sama parah dengan jalan hampir 40,000 dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mahal sungguh malah ni. Tapi insya-Allah sama-sama kita berinfak ustazah cari dana untuk naik bangunan tahfiz lagi insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dan satu lagi pengumuman. Ustazah bawa jemaah umrah insya-Allah 30 hari bulan 11 2003. Ada kosong lagi umrah bersama ustazah. 2 biji bah dah penuh, masuk bah yang ketiga insya-Allah. Dan umrah ustazah 9490 duduk Sofwah depan masjid, naik speed train, tidur di Taif dan ziarah full penuh. Dan istimewanya sebab ramai perempuan mencecah dalam 70 orang, ustazah akan buat tadarus dan khatam di Mekah sekali, di Madinah sekali. Solat tasbih di sepertiga malam, selalu ketiga 3.30 macam tu. Solat sunat hajat yang piau tu lah, kalau Allah 1 kali, ataupun surah Al-Mulk dengan sajadah ke, tengok yang mana yang ni lah. Dan ada Yasin, tahlil arwah insya-Allah bersama ustazah. Ada kosong lagi, ada pengisian lah. Makna dia 13 hari 10 malam masuk Madinah dulu. Sebab apa masuk Madinah? Sebab nak pergi Taif. Kalau masuk Mekah dulu, naik train tak boleh pergi Taif. Sebab dia kalau kita tak naik train speed train, kereta api laju tu, naik bas daripada masuk Mekah boleh pergi Taif, daripada Taif ke Madinah. Tapi disebabkan ustazah nak juga Taif, nak juga naik speed train, dia kena masuk Madinah dulu. Daripada Madinah naik speed train lebih kurang 3 jam setengah macam tu sampai. Kalau bas 6 ke 7 jam speed train, kemudian sampai Mekah, selesai umrah semua, dapat 2 kali Jumaat Madinah 1 Jumaat, Mekah 1 Jumaat. Selesai insya-Allah 3 kali umrah dibimbing oleh mutawif. Kita tak tinggal jemaah bersama dengan jemaah. Yang ni sebab travel ni mutawif lelaki ada, memang dijaga betul lah insya-Allah. Kemudian akan bermalam, last kali hari last selesai ibadah umrah semua, baru keluar pada Mekah, terus pergi Taif, tidur di Taif, ziarah Taif, balik terus ke Malaysia. Jadi masih ada kekosongan lagi. InsyaAllah siapa nak pi WhatsApp ustazah ustazah buat dengan Bushra Holiday. Tapi kalau siapa nak pi direct dengan ustazah daftar dengan ustazah, insyaAllah dapat baju bah, dapat khidmat. Sebab pakej ustazah ni nama dia pakej Hawa. Walaupun pakej Hawa, suami boleh pi, anak-anak lelaki boleh pi, sebab kita ada mutawif kita. Yang lelaki ikut mutawif, yang perempuan ikut ustazah insya-Allah. Jadi kalau siapa nak pi, masih ada kosong, WhatsApp ustazah insya-Allah 9490 sahaja. Duduk Sofwah insya-Allah. Baik, kemudian kalau tak mau pi tahun ni, tahun depan pun boleh pi Tahun depan ustazah pi 7 hari bulan 3. Apa target ustazah? Seminggu Sya'ban, seminggu Ramadan. Dan ustazah minta kat travel nak masuk Madinah dulu, kemudian selesai kita ziarah Madinah, puasa di Madinah sehari. Makna dia kita berasa tarawih di Madinah sehari, kemudian 5 hari kita duduk di Mekah untuk dapat tarawih dan umrah pada bulan Ramadan di Mekah. Daripada Mekah kita balik ke Malaysia, tak pergi Taif. Sebab apa tak pergi Taif? Nak pergi buat apa Taif bulan Ramadan? Ustazah bawa dah grup ustazah yang sebelum ni pergi Taif kan, tak boleh makan bulan Ramadan kan. Kita buat ibadat, dapat 3 kali umrah. Dan satu hadis Nabi yang kita boleh kita beramal dengan hadis Nabi. Barang siapa buat umrah, satu umrah pada bulan Ramadan, dia dapat 1 pahala haji, tapi tidak menggugurkan kewajipan haji wajib cuma pahala haji. Jadi ustazah buka untuk 30 hari bulan 11, balik 11 hari bulan 12, sampai Malaysia 12 hari bulan 12. Ataupun siapa nak pergi tahun depan, 7 hari bulan 3, cuti sekolah yang tu. Dan harga dia 9,000 lebih juga, tak sampai 10,000, 94, 95 macam tu lah, lebih kurang. Jadi siapa nak pergi, WhatsApp ustazah terus. Satu lagi ustazah lupa nak abang, nombor ustazah, nombor lain WhatsApp tak dapat lagi. Nombor ustazah tulis 019, ustazah lupa nak abang.
Kalau WhatsApp nombor lama tak dapat no? Ni nombor baru. Dia ada tersilapan sikit. Ustazah nak tukar package, tersilap pi terminit, tak boleh guna, kena lepas 6 bulan boleh guna nombor lama. Nombor tu berbelas tahun dah Ustazah guna, tersilap sikit tak boleh guna dah. Jadi nombor baru Ustazah 019. Kalau tengok nombor dia sama, dia tukar lepas ni sikit dia. 019 589. Kalau yang lama 598, dia kali 019 589 4573, belakang sama. Kalau tengok lah macam sama pun tak, memang sama. Cuma 89 asal 98, dia tukar 89. Kebetulan dapat nombor yang hampir sama. Ustazah ulang lah. 019 589 4573. Kalau WhatsApp nombor lama memang tak jumpa Ustazah. Nak wallahualam. Tu je nak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Wih, main dia dulu lah, nak tutup pun tak boleh. Okey. Apa ni? Oh, tambahkan sekarang. Satu lagi dia. Apa dia? Apa baju? Lupa. Allahumma salli. Tidak balik dengan